Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Idris. Ini dia program Kalam Seni, membariskan penggiat-penggiat seni yang pernah memberikan sumbangan, memberi impak kepada negara, sama ada melalui karya-karya seninya, melalui program dan produk-produk seninya, dan banyak lagi. Ada di kalangan mereka yang masih diingati, ada juga yang sudah dilupai. Program Kalam Seni memastikan mereka terus diingati. Siapakah tetamu kita pada hari ini? Beliau adalah Hassan Abdul Muttalib, aka Pak Hassan. Ayuh, kita bersama dengan Bapa Animasi Negara, Perintis Animasi Asia, Pak Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hassan, khabar? Baik. Alhamdulillah. Pak Hassan, buat apa tu? Tengah buat pengakiban. Jadi bahan-bahan lama yang saya ada, foto, nak archive balik. Saya arkib supaya bila dah ada dekat website nanti, mudah untuk orang nak rujuk. Apalagi kalau bila saya dah tak ada kan, orang tak tahu apa cerita dia. Tunjuk sikit. Sama-sama kita sembang boleh Ya, boleh. Macam ni Pak Hassan, sebab sambil-sambil Pak Hassan scroll ni, sebab saya tengok Pak Hassan kan dulu asal Kedah. Lepas tu pergi Penang, tahun 64 asalnya PKL kan? Dia apa yang Pak Hassan boleh share kat kami masa permulaan karier Pak Hassan daripada Penang ke KL? Jadi walaupun saya lahir di Kedah, tapi daripada tahun 50 saya di Pulau Pinang lah. Saya membesar di sana, pergi sekolah di sana. Tahun 64 itulah yang saya datang ke Kuala Lumpur. Itu pun melalui kawan saya, kawan sekolah. Umur 19 tu kan? 19 tu. Muda. Dia dah kawan saya, seorang Cina, nama dia Fong Po. Dia bekerja di Robinson's Department Store. Masa tu pasar raya satu saja masa tu. Emma Robinson dah ada situ lama tu. Robinson ni 18 berapa ke dah ada dah. Masya-Allah. Jadi dia bekerja sebagai penghias store dengan commercial artist lah. Jadi dia minta saya bantu dia. Gaji saya RM100 sebulan. RM100 sebulan? Dia fikir banyak ke masa tu RM100? Masa tu dia tarik 10 sen, roti canai 10 sen. Boleh lah kan. Okey lah kan. Biryani ayam RM1. Wah ya masa tu? Masya-Allah. Jadi saya pun membantu dia. Tapi masuk dalam 3-4 bulan, dia dapat kerja lain, dia pun pindah. Jadi saya pun jadi bos lah. Gaji net RM50. RM150? Jadi dalam 4 tahun di sana, segala-gala yang saya tahu tentang buat commercial art ni dan hiasan store apa semua, kat situlah yang saya belajar. Oh ya ke? Saya belajar dengan sendiri. Maknanya Pak Hassan pergi ke sana tak ada basic pun? Kosong. Zero. Apa pun tak ada. Pak Hassan belajar kod selama mana? Jadi sama juga macam di Pulau Pinang, saya jadi ahli perpustakaan USIS, British Council. Jadi bila saya ada kerja, saya mesti ada satu rujukan. Jadi buku-buku yang saya pinjam tu adalah berkaitan dengan kerja-kerja saya di situ. Daripada situlah yang saya belajar. Saya seakan-akan berada di college semasa bekerja. Masa masuk ke FNM pula, filem Negara Malaysia kan? Yang tu ada interview ke, minta ke, ataupun tawaran? Jadi tahun 67, kebetulan saya ambil sekali lagi SPM. Masa saya gagal di sekolah tahun 63, saya ambil sekali lagi, saya pun terperanjat, saya lulus. Terkejut lulus kan? Jadi tahun 67 tu juga keluar iklan untuk pelukis grafik. Satu saja jawatan. Tapi yang datang ni 10 orang. Masuk saya lah ya. Tapi bila saya tengok, bila ada ujian tu, saya tengok kiri kanan, lukisan dia orang lagi baik daripada saya, kelulusan dia orang lagi baik daripada saya. Tinggi. Jadi saya dipilih, saya seorang. 25 tahun kemudian, saya berjumpa dengan salah seorang yang pergi interview tu. Interview saya tu, saya tanya, pasal apa Encik Wong pilih saya daripada 9 orang ni? Padahal dia orang tu lagi baik. Dia kata engkau ada 3 perkara yang tak ada pada dia orang. Nombor 1, saya dapat nombor 1 dalam bahasa Inggeris. Masa tu kira luar biasa lah. Itu kira skor lah. Nombor 2, kau buat satu kerja yang kami tak pernah dengar, iaitu penghiasan store. Pasal apa? Masa tu Robinson tu satu saja pasar raya. Jadi kami kena hiaskan store tu, yang di depan tu, 22 kaki panjang dia, macam buat set.
untuk filem. Masya Allah. Dan yang ketiga dia kata, kau belajar dengan sendiri, kau tak tunggu dihantar untuk belajar sesuatu. Ambil inisiatif. Inisiatif tu. Kami nak orang macam ni. Jadi kerana itulah dia pilih saya, dan kebetulan bila saya tengok balik kan, memang yang dia pilih tu kenalah. Tapi minat melukis tu baru ke ataupun sejak kecil ni? Daripada saya di sekolah lah, sekolah menengah. Saya suka art, jadi guru lukisan saya, dia tahu saya ni tak mampu beli art material apa semua kan. Dia lah yang bagi. Nama dia Chong Woon Kwan. Dia bagi free of charge dan dia bimbing saya. Mungkin dia nampak lah yang saya ni ada keinginan kan. Jadi ada potensi, dia pun ini. Daripada situlah bila saya bekerja di kedai, di restoran bapak saya pada tahun 64 sebelum datang sini saya buat lukisan dekat parit bunta daripada tingkap di atas kan. Saya buatlah yang panjang macam ni. Saya pun tak terfikir masa tu apa yang membuatkan saya memberi inspirasi. Saya cuma buat apa yang saya nampak depan mata. Tapi cuma saya punya kelebihan tu kepada ilustrasi. Bukan sebagai seorang pelukis yang sebenar. Pak Hassan, banyak lagi nak sembang. Ada tempat lagi syok tak kita nak lepak-lepak duduk? Boleh. Selalunya bekas student dengan ramai juga filmmaker datang jumpa dekat kedai mamak lah. Tapi sebelum kita pergi kedai mamak, kita pergi yang belah sana boleh? Boleh. Jom. Saya nampak tempat tu macam best je. Okay, Pak Hassan, tadi kita dah sembang tentang sejarah lama-lama permulaan dalam karier animasi. Masa berada di filem negara Malaysia, tahun 68 tak silap, Pak Hassan ditugaskan untuk buat filem pendek, gunalah nama Edis Jimat Letrik. Itu kemudian. 68 saya masuk, saya buat grafik, tajuk-tajuk untuk filem. 72 tu baru dapat peluang, dapat offer daripada ketua pengarah masa tu, nak buat filem perkhidmatan awam. Jadi daripada situlah mula buat anti sorok. Lepas itu nyamuk Edis yang nyamuk-nyamuk bercakap, jimatkan elektrik. Tahun 83 bila kami dapat Menteri Penerangan yang baru, Datuk Seri Adib Adam. Masa itulah mulanya nak buat siri-siri naratif yang pendek tu, macam Sang Kancil dan sebagainya. Saya nak tanya juga pasal Sang Kancil lagi sebab itu legend Pak Hassan. Sebab saya sempat tengok juga. Cuma nak tanya je sebab dulu dia tak macam sekarang ada sistem komputer canggih semua bagai. Zaman dulu Pak Hassan buat macam mana animasi mesti ada cara dia kan? Ya. Jadi dulu kalau tak ada kamera animasi memang tak boleh buat animasi. Dia tu kamera rupa dia macam roket. Kamera di atas, kami letak lukisan atas meja, dan meja tu pula boleh bergerak ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dan dia boleh rotate sekali. Jadi dulu kalau kita nak buat animasi, kalau tak faham tentang kamera dan apa kamera tu boleh buat, memang tak boleh buat, boleh jadi animator lah kita. Jadi itulah gaya dulu, kami lukis atas kertas, lepas tu kami tekap dekat plastik, lepas tu buat lakaran di luar, kemudian di belakang tu baru kami bubuh cat. So bayangkan kalau kita ada 100 lukisan dan warna tu katalah ada 5 atau 6 warna, bayangkan berapa lama nak buat. Nak bagi tally semua takut tersilap color pula kan? Itu pun kami kena pakai sarung tangan. Kalau tidak, kalau ada cap jari atas plastik tu, macam ni kita tengok tak nampak. Tapi bila di shoot, tengok dekat skrin besar tu kan, nampak lah. Kena buat balik Kena buat balik ya. Atau cuci balik, buat penggambaran balik. Allah. Biasanya animasi pendek berapa minit? Masa Sang Kancil dan Monyet tu 5 minit. Okay, 5 minit tu berapa lama masa nak siap? Siap saya ingat dari segi sampai penggambaran 6 bulan. 5 minit? 6 bulan. Lepas tu 3 bulan untuk buat dia punya music dengan sound effect, dengan post production. Makan masa lah. Dan bila sebut pasal Sang Kancil ni, pada yang sedang menonton ni, dia kena tahu ini legend. Dia datang dari mana, apa asal usul, arahan siapa? Jadi masa tu bila Menteri Penerangan baru datang, dia tengok yang pertama, dia dah tertarik lah. Walhal filem tu siap tahun 78 tapi tidak ditayangkan. Tahun 83 datangnya Datuk Seri Adib Adam, dia tengok yang tu, dia suruh tayang tahun tu juga. Jadi bila keluar, tak begitu menarik. Pasal apa? Cerita dia hanya dialih daripada buku kepada filem. Dia tak ada elemen drama.
Jadi 84 barulah keluarnya Sang Kancil dan Monyet, jadi meletup kerana saya buat perubahan dan buat apa ni, api keluar daripada Dia telinga. pedas tu kan, kalau ada banyak tu kan. Ya, dengan kata-kata dia sampai di sekolah-sekolah budak-budak semua pakai. Ya betul. Aku nak lagi, aku nak lagi. Termasuk saya. Aku nak itu. Aku nak itu. Tak boleh, Monyet. Kita tak boleh makan buah tu. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Aku nak juga. Jangan, Monyet. Jangan. Okay, kita carry forward. Tahun 98 tak silap saya bila terhasilnya filem animasi pertama negara, Pesilat Legenda. Ada cerita tak yang kita tahu yang Pak Hassan nak kongsikan? Ya, masa dia bermula sebagai untuk siri TV. Oh, dia asalnya? Dia asalnya. Tapi kerana masa tu RTM belum lagi ada program untuk beli. Jadi kami buat perubahan untuk dijadikan filem cerita. Jadi kami pun ambil lah budak-budak muda ramai. Masa tu belum ada animator ramai yang melukis dengan tangan ni, style animation. Jadi terpaksalah kami melatih on the job. Masa tengah buat, lepas pukul 5 kami buat training session. Kemudian animasinya dibuat di sebahagian di Manila, sebahagian di Jakarta. Jadi akhirnya ada berlaku masalah, terpaksa kami balik. Lepas itu dalam setahun lebih tu budak-budak kami dah mahir, jadi mulalah kami buat segala-galanya. Berapa tahun ambil masuk? Itulah 3 tahun. 95 sampai 98. 98. Dari segi bajet, sebab ialah bila kali pertama tak ada panduan. Macam mana? Jadi masa tu boleh kata saya seorang lah yang tahu. Betul. Tapi tak secara mendalam lah, pasal tak pernah buat. Jadi dengan pengalaman buat iklan, jadi itulah yang saya apply tu, dan akhirnya kami siapkan jugalah. Maknanya tergendala dalam setahun lah kerana masalah di luar negara tu kan. Jadi akhirnya siap, dan nak kata hebat tidak, tapi apa yang kami pentingkan adalah bahawa nombor satu, kita ambil cerita tempatan dan ada kaitan dengan sejarah Melaka, identiti negara. Identiti negara. Lepas itu pakaian-pakaian tu semua adalah pakaian Melayu, dan ada elemen kris, ada pantun, dan ada kitab dia orang jumpa tu, ada pantun. Dan pantun dan kitab tu rupa dia seakan-akan macam mukadam yang ada dia punya lakaran apa semua kan. Segala-galanya yang kami masukkan. Nombor satu, kami nak cerita yang menghiburkan. Yang kedua, ada kaitan dengan hang tua dan apa semua. Dan yang kedua, dia memperkatakan sesuatu, iaitu kalau kita bergabung tenaga, kita dapat mengatasi apa saja. Jadi mustahil. Yang ketiga, dia menampakkan budaya Malaysia. Identiti negara. Okay, bila Pak Hassan sebut yang Pak Hassan tak ada basic bila nak buat itu dan sebagainya, saya dapat tahu Pak Hassan asalnya tak kerti melukis kan? Dan tak belajar pun secara formal melukis kan? Saya tak ada bakat melukis, tapi kerana minat. Dan dia bermula dengan saya baca komik masa saya di sekolah. Komik apa Pak Hassan? Masa tu Biano, Dandy. Oh, ni lama sangat tu. Itu tahun 50-an tu. Itu menjadi asas kepada saya bagaimana untuk nak teori itu sangat penting. Kalau kita dalam bidang filem dan bidang animasi, teori itu sangat penting. Kalau ada teori, barulah kita akan meningkat. Kalau tidak, macam kebanyakan veteran dia mendatar saja. Dia hanya bergantung kepada pengalaman dia. Statik semata-mata. Okey Pak Hassan, saya cukup kagum dengan kesungguhan Pak Hassan daripada zero memang menjadi hero. Tapi lepas ni saya nak tanya tentang kisah kucing. Ada lagi kan nasihat Pak Hassan kepada animator-animator zaman sekarang? Sebab Pak Hassan ni seorang bapa animasi negara, paling saya suka perintis animasi Asia. Teruskan menonton Kalam Seni, jangan ke mana-mana. Okey, Pak Hassan tadi Pak Hassan sebut, Pak Hassan dulu sekolah taklah tinggi mana. Tapi penulisan boleh tahan juga Pak Hassan. Antaranya saya tengok dekat sini kan, tulisan Pak Hassan menjadi rujukan Early Cinema in Asia. Ya. Apa ada dalam ni? Apa tulisan Pak Hassan? Ini penyelidikan yang saya buat tentang sinema awal di Malaysia, dan
filem pertama yang ditayangkan adalah pada tahun 1897 dekat Selangor Club. Masa tu projektor dia main pakai begini lah. Okey. Jadi ini semua orang tak tahu. Tak ada dalam buku sebelum ini. Jadi saya buat penyelidikan lama lah, dalam 20-30 tahun ya. Saya kumpul maklumat apa semua. Dan kemudian saya rujuk kepada satu penemuan lah di Singapura ya. Baru saya dapat tahu, termasuklah yang filem pertama, filem cerita pertama, bukan Laila Majnun pada tahun 1934. Merupakan filem Cina bertajuk berbahasa Cina tahun 1927. Tajuk dia The Immigrant. Itu filem pertama. Itu pun belum diketahui lagi. Jadi semuanya ada dalam buku ni. Dan saya juga rujuk kepada wayang kulit sebagai bentuk filem dan juga bentuk animasi yang terawal. Maka saya huraikan semua tu. Dan itulah ada di sini. Termasuklah dengan negara-negara Asia ya, macam Indonesia dan sebagainya. Jadi saya diminta oleh kawan saya lah, Nick Diocampo, dia scholar di Filipina. So saya buat segmen tu. Wow. Dan banyaklah macam yang ni, from Mouse Deer kan to Mouse 70 years of Malaysian animation. Ni mesti dia kaitkan dengan Sang Kancil. Ada juga dalam ada tu. cerita dia. Lepas tu kita cuba tengok kat sini. Ada banyak juga Pak Hassan. Ini pasal apa ni? Kreatif Johor. Dalam ni ada satu interview dengan saya. Ada satu artikel dibuat oleh kawan saya lah. Jadi macam ni, Hikayat Sang Kancil. Tapi tajuk dia silap, bukan hikayat, dia Sang Kancil. Sang Kancil. So adalah kisah yang saya buat tu. Ini Malaysian Cinema in a Bottle. Ini buku pertama yang saya buat tentang sinema di Malaysia daripada tahun 1897 sehingga 2013. Wow, banyak ni. Filem End of Empire. Sampai tahap kalau sebelum ni Datuk Lat pernah dapat anugerah Merdeka. Anugerah Merdeka dengan Tan Sri L. Krishnan. Dan Datuk juga menerima Merdeka Award. Ni dia, udah berat tu. Ini tahun 2018 2018 ya. Datuk ingat tak momen-momen bila saya tak ada Datuk. Datuk Pak Hassan doa. Pak Hassan ni ingat tak masa detik-detik momen bila Pak Hassan dihubungi untuk terima anugerah ni? Saya dapat panggilan telefon dalam beberapa bulan sebelum tu. Dia kata saya dicalonkan. Jadi saya masa tu tak pernah dengar Merdeka Award ni. Lepas tu bila saya pergi ke website tengok dua orang sebelum saya. Dua-dua kawan saya lah, Datuk Lat dengan Tan Sri L. Krishnan. Jadi saya orang yang ketiga. Jadi agak payah lah nak dapat award ni, kena ada banyak background dia. Jadi dia merujuk kepada semua kerja yang saya buat, animasi, penulisan. Apa perasaan Pak Hassan bila menerima anugerah ni? Adakah Pak Hassan rasa derita, sakit, tekanan yang pernah dilalui, susah payah dulu, macam diberi penghargaan ataupun ni sekadar melepas batu di tangga ke? Tak ada. Bagi saya anugerah ni tak penting bagi orang seniman. Tapi masa saya dapat award tu, saya terkenang arwah bapa dengan mak saya lah. Bagaimana dia orang tak bersekolah dan juga dia orang punya banyaklah pengorbanan. Kami sangat-sangat miskin masa dulu tu. Jadi dia orang bersusah payah membesarkan kami 8 orang. Jadi itulah yang saya teringat, tapi dia orang tak dapat tengoklah saya menerima award ni. Pokoknya di kubur tu mereka tahulah apa yang Pak Hassan capai. Ya-Allah. Okey, yang terakhir Pak Hassan, pesanan kepada animator muda-muda sekarang kan. Ialah takut tersimpang daripada jalan yang benar ke. Apa nasihat daripada bapa animasi negara dan perintis animasi Asia? Jadi ini daripada pengalaman saya sendiri. Saya bukan saja animator, tapi saya juga tukang cat, reka watak. Jadi daripada situ saya dapat tahu kerja semua orang. Jadi bila saya jadi pengarah, dia memudahkan kerja saya. Tapi yang hari ini saya lihat ramai yang belajar animasi, dia menggunakan komputer dan dia walaupun bukan artis, tapi dia gunakan software 3D ni, dia boleh buat cantik lah. Tapi kebanyakan hanya cantik. Tapi yang mendalam tu, yang tersirat tu tidak ada. Kenapa? Sekarang animator yang belajar animasi, dia bekerja buat satu filem, dia jadi cinematographer, dia jadi penyunting filem, dia juga tukang buat suara dan juga sound effect dan sebagainya. Jadi terpulang kepada animator, betul-betul pergi belajar sinematografi, belajar editing, apa semua, barulah you boleh buat storyboarding,
termasuk rekaan watak. Watak ni sendiri, ini bukan setakat melukis, tetapi bercerita menggunakan visual. Jadi kalau watak tu dia pakai baju berjalur-jalur, dia jahat. Itu petanda dia. Dan kalau dia pakai cermin mata hitam, dia jahat. Kalau shot kita ambil daripada belakang, dia tu jahat. Kalau muka gelap sebelah, dia jahat. Inilah dia ada bahasa dia. Ini bahasa visual dia. Baik. Yang bermula daripada seni lukis, kemudian datang kepada fotografi, kemudian kepada filem. Pak San, banyak mutiara kata saya dapat hari ini. Rasa macam nak jadi animator pula. Apa pun, semoga Allah merahmati Pak San. Dan kepada semua yang menonton, antara yang saya tertarik hari ini ialah elemen spiritual dalam kerja. Sebab apa-apa juga kerja kita sekalipun, jangan lupa kita ada hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu kita jangan putuskan supaya kerja kita sentiasa di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kerana menonton Kalam Seni. Saya Amin Idris. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monyet, ambil sajalah apa yang kau nak dari taman kami. Makanlah sepuas hati kau, monyet. Terima kasih, Kancil. Terima kasih, Kura-Kura. Aku nak itu. Aku nak itu. Tak boleh, monyet. Kita tak boleh makan buah tu. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Aku nak juga. Jangan, monyet. Jangan.